Baiklah, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara anda boleh create sales funnel anda dengan mudah dan cepat menggunakan satu plugin yang dinamakan WooFunnel. Check it out. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali dalam tips-tips kuasa internet marketing terkini bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru first time daripada channel saya ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bell di bahagian bawah ni untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan dengan permasalahan online. Okey, alright. Untuk video kali ini, dia adalah kesinambungan daripada video saya yang sebelum ini berkaitan dengan tiga contoh sales funnel yang anda boleh lihat di bahagian description di bawah ni. Saya akan letakkan link ataupun kad bahagian atas ini. Anda boleh pergi melihat terlebih dahulu contoh funnel yang saya telah sediakan. Dan based on ramai yang berminat nak tahu dengan lebih detail bagaimana saya create funnel, terutamanya funnel untuk mendapatkan database dan juga funnel untuk e-commerce. Oleh yang demikian, saya telah janji saya akan buat video ini kepada anda. Dan video ini sangat-sangat panjang. Saya pecahkan kepada dua video. First video untuk kali ini, saya akan ajar kepada anda bagaimana saya buat funnel opt-in ataupun funnel untuk mendapatkan database, untuk dapatkan nama, email, nombor telefon dan sebagainya. Dan saya automatekan dengan fungsi autoresponder, iaitu email marketing, di mana kita boleh email orang tu berkali-kali. Itu functionnya menggunakan WooFunnel juga dan juga Autonomy. Jadi untuk video pertama ni kita akan fokus kepada bagaimana untuk kita buat opt-in page dan cara integrate dengan sistem Autonomy tu untuk kita hantar email kepada subscriber kita. Contohnya kita nak blast dan sebagainya, saya akan tunjukkan. Okey, jadi untuk video kedua pula kita akan fokus kepada macam mana nak buat funnel e-commerce. Okey, funnel yang lengkap e-commerce, macam mana kita nak integrate dengan sistem autoresponder juga. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok first funnel terlebih dahulu, cara untuk buat opt-in page ataupun cara untuk collect database anda melalui website. Check it out. Okey, sebelum kita bermula, okey, pastikan anda kena upload plugin ini terlebih dahulu, iaitu plugin WooFunnel. Okey, plugin ini yang akan membenarkan untuk kita membuat sales funnel dengan lebih cepat. Contohnya kan macam ni, ada bagi tahu ada opt-in page, boleh pergi kepada sales page, dan dia boleh capture leads, okey, dia boleh buat checkout, okey, dan sebagainya. Okey, sebenarnya plugin ni dia ada dua. Satu WooFunnel. WooFunnel ni untuk kita buat funnel builder. Okey, and once kalau kata kita nak integrate dengan kita punya, contohnya macam CRM ataupun email, macamnya nak capture leads, and then kita nak add text, lepas tu kita nak email, ada email autoresponder, contohnya kita nak buat. Dia ada satu lagi yang dinamakan Autonomy. Okey, Autonomy tu adalah dia punya macam adik-beradik lah. Okey, funnel builder dengan Autonomy. Yang tu yang nanti saya akan terangkan berkaitan dengan Autonomy. Okey, alright. So ini adalah WooFunnel. Okey, anda boleh dapatkannya terlebih dahulu. Okey, dekat sini bila kita dah install, anda dah install, akan ada dua lah, satu funnel dengan Autonomy macam kat sebelah anda nampak ni kan. Okey, bagaimana nak gunakan WooFunnel ni untuk membuat landing page ataupun untuk buat funnel anda dengan cepat adalah anda pergi ke sini dan anda tekan funnel saja. Okey, once anda tekan funnel, okey, dia akan bawa anda kepada dashboard lah, dashboard WooFunnel ni, di mana anda boleh create funnel anda. Contohnya saya dah ada beberapa funnel kat sini. Saya nak bagi contoh, mungkin anda nak tengok. Okey, contohnya yang ni sales funnel opt-in. Ini adalah funnel yang saya gunakan untuk opt-in, di mana saya gunakan untuk tarik leads saya dan join saya punya autoresponder lah. Okey, di mana mereka akan mendapat email daripada saya. Okey, kalau kita tengok funnel ni, dia punya structure ni dia macam ni. Dia dah bagi tahu lah. Okey, contohnya first orang tu akan opt in, and then second dia akan pergi kepada
opt-in confirmation. Saya buat dua jenis funnel lah, which is kalau kata kita view, okay, kalau sales funnel opt-in ni maksudnya dia akan masuk ke sini. Ini adalah first funnel. Okay. Bagaimana untuk tegakkan strategi ini? Ini yang saya tunjukkan dalam video saya sebelum ni. Kalau anda belum tengok video saya sebelum ni, anda boleh tengok video saya di bahagian card di bahagian atas ni. Saya akan linkkan dengan video saya sebelum ni lah. Okay, yang ni adalah, ini yang dinamakan dalam istilah internet marketing, kita namakan ni sebagai squish page ataupun lead magnet. Lead magnet. Okay, lead magnet tu kita nak tarik leads. Okay, sekarang ni kalau anda tengok sini, ini adalah lead magnet saya lah. Lead magnet saya, orang masukkan nama dan email, and then daftar sekarang. Dia akan jadi saya punya subscriber. Okay, alright. So once dah jadi, ini adalah first. Bila klik je daftar sekarang, dia akan pergi kepada page yang nombor 2 ni. Ini opt-in confirmation. Apa opt-in confirmation ni? Kita tengok. Ini adalah page kedua di mana saya upsell. Okay. Saya upsell bagaimana. Okey, baiklah. Untuk panduan bagaimana saya buat upsell adalah saya bantu mereka yang masih lagi tak tahu nak buat sales funnel. Okay, saya kata 1 jam sesi bersama saya, personal coaching lah. Okay, and then saya beritahu lah coaching RM90, 1 jam, highly converted. Okay, and then yang ni saya menggunakan flow form. Okay, ni saya menggunakan flow form. Tapi saya boleh menggunakan juga funnel, tapi saya gunakan flow form lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat macam ni. Okay, yang ni simple funnel untuk saya punya sales funnel. Contohnya kalau untuk funnel menjual saya, contohnya baru-baru ni. Okay, kita pergi balik kepada funnel. Okay, untuk funnel menjual, ini adalah contoh funnel menjual saya. Okay, di mana ini adalah funnel landing page saya, kelas landing page 4-day challenge. Okay, bila seseorang itu berminat untuk join landing page ni, apa akan berlaku bila dia klik join sekarang? Okay, dia punya second stage adalah sebab saya dah betulkan. Second stage daripada 4DC ni adalah, kita masuk 4DC ni, dia ada upsell. Okay, dia ada upsell. Okay, yang ni first page yang anda tengok tadi. Okay, yang ni second page. View. Okay, ni untuk funnel menjual saya. Once orang klik join sekarang, dia akan pergi kepada upsell page saya. Okay, apa upsell page saya ni? Saya tawarkan something yang, contohnya untuk upgrade ada 2 jenis membership. Okay, harga untuk kerana sudi untuk menerima cabaran 4 hari menyiapkan landing page anda. Okey, sebelum tu saya nak offer anda satu tawaran yang menarik di mana anda boleh upgrade pada VIP membership. Okey, apa itu VIP membership? Anda akan dapat 4 tambahan feature ataupun value. Yang pertama adalah anda akan dapat sesi Q&A bersama saya. Sesi Q&A ini kita akan lakukan melalui Zoom ataupun Google Meet yang interaksi satu dua lah antara kita. Dan anda boleh tanya apa saja masalah ketika kelas ataupun proses untuk anda buat website. Okay, itu yang pertama. Jadi kita akan ada tambahan sesi, maksudnya kalau kata kita live daripada pukul 8.40. Bising sikit. Okay, alright. And then contohnya dia ada pilihan membership lah. Okay, yang pertama, return to step 1. Dia akan pilih, sebab saya ada bagi 2 tawaran membership bila nak join. Satu adalah 4-day challenge basic, harga RM19.10. Lepas tu satu je 4-day challenge VIP membership RM99. Okay, yang ni adalah upsell page lah. Siapa yang nak ambil basic ataupun nak ambil yang VIP, dia boleh pilih. Okay, yang ni kita boleh buat dalam funnel. Seterusnya, bila rezeki dia masukkan nama, alamat. Okay, yang ni saya suka pasal kaitan funnel sebab dia ada order bump. Yang ni nama dia order bump. Okay, kalau dia nak, contohnya sekarang ni saya pilih RM99 VIP membership, tapi saya buat order bump. Okay, order bump ni kenapa penting adalah sebab dia nak kita pastikan bahawa bila orang tu dalam keadaan membeli, waktu dia dalam keadaan dia state dia nak membeli tu, jadi why not kita tawarkan something. Okay, jadi order
contohnya macam MACD lah kan. MACD pun kita tahu bila kita beli nak tak nak tak increase size ataupun nak tak extra apa dia punya ice cream dan sebagainya. Jadi dia akan tanya, itulah contoh sebab orang dah dalam keadaan membeli. Okey. Contohnya bila sini ni harga RM99, bila kita once kita tekan order bump ni, kita panggil ni yang this one nama dia order bump. Kita kata ya, and then bila kita tekan ya, dia akan tambah jadi 149. Okey. Nanti dia boleh continue lah untuk gunakan payment gateway. Macam sekarang ni saya gunakan bill please. Okey, and then pay with bill please. Okey. Okay, once dia dah yang ni, yang second step, second step. First step yang ni Fairuz, yang ni sales page. Once orang klik, dia akan pergi kepada upsell. Ni upsell page. Okay. And then last sekali adalah thank you page. Okay, thank you page ni simple lah. Maksudnya lepas dia dah habis pembayaran, dia akan dapat thank you page. Okay, thank you page ni pun kita boleh customkan. Okay, apa yang kita nak. Contohnya saya nak dia pergi join Facebook group. Okay, nanti dia boleh klik sini lah untuk join Facebook group. Okay, itu adalah step funnel untuk pembelian. Okay, jadi bagaimana kita nak buat funnel ni? Okay, kita pergi kepada funnel balik. Ini adalah contoh funnel-funnel lah yang saya dah buat. Kita tekan je add new. Contohnya kita tekan macam ni, testing funnel. Okay, dan tekan add. Okay, yang bestnya kat funnel ni, dia akan bagi tahu kita nak buat apa. Contohnya macam kita nak buat opt-in, kita tekan je opt-in, dia ada template. Dia ada template yang kita boleh gunakan untuk opt-in. Opt-in tu apa? Yang first tadilah yang saya tunjukkan, yang sales funnel ni. Okey. Yang sales funnel ni nama dia opt-in, squeeze page ke, nama dia lebih kurang samalah. Okey. Jadi contohnya kalau kata saya nak buat opt-in page ni, saya boleh pilih antara template-template yang ada ni. Template-template yang ada ni saya boleh pilih lah. Bila saya pilih, contohnya saya nak preview this one, dia akan bagi tahulah. Okey, ni dia punya contohnya dia punya template. Kita boleh kita edit. Kita boleh tengok dalam bentuk ni, bentuk mobile. Okey. Lalu kita boleh tengok yang lain. Ni dia punya ni enchant, challenger. Okey, banyak template yang dia dah berikan. Okey, kita tinggal plug in play je. Okey, once dia masuk sini, okey, ni nampak cantik lah sikit. Your logo started. Okey, alright, kita boleh pilih yang mana satu yang kita rasa kita nak buat. Contohnya saya nak buat yang ni lah, simple lah. Maksudnya untuk tujuan kita punya demo, saya nak pilih ni lah. Ni untuk kita buat opt-in page. Saya tekan je import. Okey, once kita dah masuk kat sini, nampak tak? Dia dah masuk dah. Okey. Kalau kita view, tekan view. Okey, ni adalah kita punya landing page kita. Okey, nampak? Sekali klik kita dah, bukan landing page lah, ini adalah opt-in page kita. Okey, masukkan nama, email. Okey, and then kalau kita nak edit, tekan edit. Ni kat bahagian sini, dia boleh edit dengan menggunakan Elementor. Sebab saya dah setting dengan Elementor. Okey. Di sini, okey, customize Allure. Allure using Elementor. Okey. Jadi kalau kita nak customize, kita tekan je edit. Okey, yang ni contohnya yang kita buat lah. Okey, contohnya yang template yang dia bagi. Kalau kata kita nak customize, dia akan bawa kita kepada Elementor. Okey, kat bahagian Elementor ni lah kita boleh customize kita punya opt-in page yang kita dah pilih. Itu yang sangat best lah. Okey, kita nak letak apa. Okey, macam contohnya macam yang saya buat ni. Saya memang totally pakai yang baru. Saya tak ada pakai template. Saya just design sendiri. Boleh je kalau nak design sendiri pun
tak ada masalah. Okey, tapi untuk memudahkan, contohnya kat sini kita nak letak logo kita. Kita boleh tukar logo. Okey, logo kat sini. Okey, your logo, choose image. Contohnya saya nak pakai logo saya sendiri. Okey. Banyak. Okey, contohnya saya nak pakai logo ni. Saya insert je media. Okey, logo dah bertukar. Okey. Alright. So saya nak tukar gambar ni kepada gambar saya. Boleh. Tulis choose image. Then kita pilihlah gambar yang kita nak. Okey. Contohnya saya letak gambar saya. Okey. Jadi benda ni semudah, simple as drag and drop sahaja. Okey. Okey, sekarang ni saya masukkan gambar saya kat sini, insert media. Okey, dia dah tukar kepada gambar saya. Okey. And then kita nak ubah ini, kita jadikan dia free ebook. Okey. Panduan itulah bagaimana nak meningkatkan jualan online anda menggunakan bagaimana nak meningkatkan jualan online anda menggunakan sales funnel. Okey. Strategi simple dan mudah untuk meroketkan bisnes anda. Okey. So, kat sini anda dah boleh masuk kat sini. Okey. Anda boleh, contohnya kebiasaannya kita akan ambil nama dengan email. Okey. Contohnya yang lain ni anda tak nak kan, anda boleh buang. Saya suka macam ni, boleh masukkan lah, siapa nak masukkan boleh masuk. Ni contoh dia buat ni semua banyak lah kat bahagian ni, tapi kalau tak nak saya buang. Okey, buang. Okey. Okey, mudah. Buang. Okey, ni nama email. Okey. Okey, nama email, submit. Okey, free ebook. Strategi simple untuk meningkatkan jualan menggunakan sales funnel. Okey, and then tekan update. Okay, once kita tekan update, nampak tak? Yang ni kita refresh. Okey. Dah berjaya buat opt-in page. Contohnya kat bahagian sini, ni opt-in page anda dah berjaya. Anda dah customizekan dia punya mengikut apa yang anda nak. Okey, jadi simple. Dah jadi dah dia punya landing page anda. Okey. Jadi so dekat sini memang agak mudah lah kalau kita menggunakan funnel ni. Okay, back to opt-in page. Okay. Okay. Dekat sini juga, contohnya kalau anda nak, ni dekat part design. Kalau contohnya anda nak tukar, ni kat form dia lah. Tadi kita nampak kat sini ada nama dengan email. Dekat bahagian form ni juga, kita boleh customizekan apa field yang kita nak. Basically dia akan bagi field, contohnya first name dengan email. Okay. Kalau kita nak letak phone number pun kita boleh letak. Contohnya kita klik sini, masukkan sini, tekan di phone number lah, save change. Ataupun anda nak customkan anda punya field tu, boleh anda add new field. Kita tengok dulu perubahan kat sini. Okay, nampak phone number, place your phone number. Okay. Contohnya kalau anda nak ubah yang first name ni apa semua, anda boleh pergi ke sini, klik, and then first name ni anda namakan nama anda lah. Okay, placeholder, masukkan nama anda. Okay, tekan update, tekan save change. Ni pun tekan email anda, masukkan email anda. Okay, tekan update. So, kita tengok ada perubahan tak dengan ni. Okay, nama anda.
email anda. Okey, patutnya nanti dia ada placeholder lah, sebab sekarang ni sebab saya login dengan saya punya profile, sebab tu dia nampak Muhammad Fairuz ni. Okey, nombor phone pun dia akan automatic nampak, dia akan masuk ke dalam yang nombor phone kita ni, dia akan masuk yang nombor phone yang Malaysia lah. Okey, alright. Okey, anda boleh ubah ni. Okey, yang ni dekat bahagian form lah. Okey, and then kita tekan pada customize. Okay, customize ni contohnya kita ada widget. Kalau kita nak edit, bolehlah. Biasanya start ni action yang penting. Okay, contohnya kat sini kita boleh integrate lah. Dia ada 3. Dia akan bagi tahu email notification. Maksudnya lead notification, dia akan bagi tahu sama ada kita nak bagi tahu dekat orang yang telah masuk opt-in kat kita punya ni, kita nak bagi dia email. Jadi kita boleh custom kat bahagian sini. Okay, thank you for signing up. Klik sign up. Contohnya kita bagi ebook free. Download link ni pun kita boleh customizekan dia. Kita masukkan link kita. Okay. Okay. And then ni dia punya email lah. Okay. Kalau kita nak minta untuk admin, contohnya kita nak minta seseorang itu kalau kata ada leads masuk, sistem akan email kepada kita pun boleh juga. Okey, ni contohnya biasanya by default email yang dia akan masukkan ni adalah email daripada email yang kita letak untuk kita punya website lah. Okey, alright. Dan ni adalah CRM. Okay, CRM ni kita boleh buat integration dengan beberapa CRM yang lain, contohnya ActiveCampaign, Drip, ConvertKit, Infusionsoft, Mailchimp, MapMini, Raw, HTML dan sebagainya lah. Okey. Ataupun kalau kita ada LearnDash, okey, LearnDash kita boleh assign course. Okey. Macam saya ada LearnDash, saya ada beberapa course, saya boleh assign bila orang subscribe. Contohnya orang masuk je kat dalam saya punya, masukkan nama, email, dia akan terus masuk, ataupun saya akan assign course kepada dia. Itu pun boleh dibuat. Okey. Ini kita pergi pada setting. Kat bahagian setting ni okay, kat bahagian setting ni contohnya ini adalah validation message. Okay, contohnya kalau kata dia tak masukkan email yang betul, yang ni akan muncul lah. Okay, custom redirection, contohnya kalau kita nak ni kita punya landing page tadi, and then kalau kita nak redirect dia bila dia submit, okay, bila dia dah submit ni, kita nak dia pergi kepada page lain. Okay, kita boleh letakkan page tu kat sini lah. Page apa? Page ni contohnya kat saya punya page, kita boleh type apa page yang kita nak dia pergilah. Nanti dia akan redirect kepada page kita lah. Okay. Okay, right. And then custom CSS ni, kalau siapa pandai dengan code, boleh tweak kat sini lah dengan custom JS. So sekarang ni kita dah siap kita punya opt-in page. Okay, testing funnel. Okay. Okay, alright. Okay, so the next one adalah contohnya saya nak integrate dengan saya punya sistem email marketing saya sendiri di dalam ni. Yang tu nama dia Autonomy. Nampak tak Autonomy ni? Autonomy ni dia boleh buat macam autoresponder yang berbayar yang lain. Tapi bila kita beli sekali, kita akan dapat dia punya feature yang best lah. Memang sangat-sangat best. Dia ada contact, card, automation, analytic dan sebagainya lah. Okay. Contohnya, katakanlah seseorang tu, kalau dalam kita punya test funnel ni, dia akan dapat bila orang sign in, bila kita set tadi, orang tu akan dapat email kan, based on setting analytic. So dia kena masuk kat bahagian ni, and then kita dah pergi masuk kat bahagian sini. Tadi kita setting untuk dia dapat email untuk download ebook, simple. Tapi kalau kata kita nak blast dengan dia, kita nak
reschedule. Contohnya hari ni dapat email, esok dapat email, lusa dapat email dan sebagainya. Kita tak boleh nak buat kalau kita ada funnel ni saja. Okay. Kita kena integrate dengan autonomy. Autonomy ni macam saya beritahulah, dia adik-beradik lah. So macam mana saya nak buat sistem autoresponder menggunakan autonomy ni adalah saya klik pada dashboard. Kita pergi dulu pada autonomy punya sistem interface supaya anda faham. Okay, kat dashboard ni dia ada apa? Dia ada contact, dia ada card, dia ada campaign, form, okay, analytic, banyak lah. Okay. Ni contoh-contoh. Ni contact adalah mereka yang telah masuk ke dalam saya punya subscribers dan sebagainya lah. Okay, banyak lah. Jadi yang contohnya saya boleh, contohnya yang Encik Zainuddin ni baru masuk, saya tag dia sebagai opt-in. Bila opt-in ni yang ni overall contact, all contact, tapi saya boleh groupkan diorang. Saya boleh segmentkan diorang. Okay, di bahagian audience ni, kat bahagian audience ni saya dah segmentkan lah untuk saya punya audience. Okay, contohnya saya segmentkan kepada opt-in sale funnel, mereka yang telah subscribe melalui campaign sale funnel saya. Okay, contohnya sekarang ni ada 87 contact. Okay, sekarang ni contohnya ini adalah pembeli bagi 4DC 4-day challenge bulan Ogos, ada 33 orang. Okay, VIP. Tadi saya tunjuk saya punya ni apa ni, saya punya yang pembeli 4DC saya ada dua jenis orang, iaitu yang pertama adalah mereka yang ambil basic membership, yang kedua adalah mereka yang ambil VIP membership. Jadi saya boleh asingkan diorang ni. Okay, yang ni overall 33, yang 13 ni hanya untuk VIP membership. Itu power of autonomy ni lah. Sebab apa? Kita boleh tagkan dia. Okay, once kita tagkan dia, kita akan pergi ke bahagian sini, kita akan tagskan seseorang itulah. Macam ni saya wujudkan tags opt-in, buyer 4DC, support dan sebagainya. Contohnya apa yang akan berlaku, contohnya saya nak masukkan apa yang saya dah opt-in page saya. Okay, opt-in page saya saya nak masukkan ke dalam autonomy ni, yang saya boleh email berkali-kali, saya boleh blast dan sebagainya. Okay, contoh adalah saya pergi pada, macam mana cara ni adalah kita pergi kepada automation. Okay, dekat bahagian automation ni ini adalah contoh-contoh automation yang saya dah buat. Banyak automation yang buat. Tapi kita pergi kepada add new, kita nak masukkan yang baru kita buat tadi. Saya tulislah automation testing. Dekat bahagian add ni, bukan bahagian add, kita tekan add, nanti kita akan create automation untuk yang squeeze page untuk ni lah. Okay. Okay, alright. So dekat bahagian sini, nampak tengah berpusing-pusing lagi. Add an event. Kita boleh pilih, contohnya kita pilih apa event yang nak kita capture. Kat sini lah WooCommerce dan sebagainya lah. Kalau WooCommerce dia ada card abandon, card recovered. Okay, contohnya kat sini order. Contohnya kalau kata WooCommerce, kita nak trigger order created, kita boleh masuk ke mereka untuk membeli. Boleh. Okay, WordPress, affiliate. Okay, status. Yang ni dia integrate dengan affiliate WP. Okay, and then kita pilih WooFunnel. Kita create form submit. Form submit adalah form yang tadi lah. Form yang ni. Okay, jadi kita pilih apa yang kita nak di-trigger. Choose form testing. Kan, ini form dia lah. Okay, select email field, email lah. Okay, kalau kita perlukan track conversion, kita tekan create conversion. Ni contohnya kalau kita ada buat pembelian apa semualah. Okay, dia akan beritahu, okay, kalau kata ada orang submit, orang tekan ni submit, dia akan apa action yang kita nak buat. First, saya akan buat direct action. First, saya akan letakkan apa? Autonomy, saya akan letakkan tag. Sebab saya nak segment kan. Saya akan letakkan tag kat bahagian add tag ni. Saya carilah tadi opt-in. Okay, tekan opt-in. Saya add. Okay, execution ni pilihlah
critical high atau sebagainya. Saya biasa sebagai high. Okay. And then bila dah add text ni, okay, kita dah add text, secara automatik orang yang masuk, orang yang akan letak nama, letak email, tekan let's get started ni, dia akan terus masuk ke dalam kita punya campaign. Contohnya kat sini, kita boleh dah add tag, kita nak buat apa? Direct action, katalah saya nak buat email ataupun saya nak buat apa-apa sahaja kat sini, kita boleh buat. Yang tu yang bestnya. Jadi autonomy send email, continue. Okay, contohnya simple. Okay, dekat sini kita pilih send email kepada siapa. Kepada siapa ni? Kepada email yang masuk tadi lah kat dalam form ni. Jadi kita tekan je merge tag ni. Kita nak cari email yang orang tu masukkan. Kita tekan email, contact email. Okay, kita select. Dia kena manual sikit. Yang ni dia tak automatic, tak boleh klik. Copy to clipboard. Tekan sini, Ctrl V. Masukkan kat dalam tu. Okay, contohnya anda boleh kata, saya biasanya saya akan buat macam ni lah. Sales funnel. Okay, ini panduan sales funnel tu. Ni contoh. Okay, ini panduan sales funnel untuk anda. Okay. Okay, terima kasih. Ataupun kita boleh buat terima kasih, ini ibu anda. Okay. Okay, alright, kita boleh buat macam tu. Ni kita boleh letak lah. Okay, terima kasih. Okay, nama dia kalau kita nak panggil, tekan nama, name, contact first name, select. Okay, ataupun contact full name, copy. Okay, ini adalah, okay, ini adalah link ke ibu anda. Klik di sini. Okay, terima kasih. Okay, kita boleh buat benda ni. Klik di sini, contohnya orang nak beli ibu, dia klik kat sini. Klik di sini, kita letakkan link kat sini. Dekat perkataan klik di sini ni, kita masukkan ni, kita letak link. Contohnya kalau kita ada ibu tersebut ada kat kita punya site, kita boleh letak. Ataupun kalau kita nak Google Drive punya ni pun kita boleh letakkan. Google Drive punya, contohnya kita upload kita punya ebook tu kat dalam Google Drive, dapatkan link tu, and then link tu kita masuk sini pun boleh juga. Okay, tak ada masalah. Okay, then kita dah ni. Okay, dekat bahagian sini kita akan tahu. Okay, ni dia akan dapat ebook lah. Okay, buang dia masukkan, dia akan dapat ebook. Okay, dekat bahagian sini, kat bahagian delay ni penting. Okay, delay ni, okay, dia akan beritahu perform this action immediately. Kita boleh pilih delay ni. Contohnya kita nak pilih dia dapat contohnya after a delay, kita boleh pilih nak delay berapa minit, ataupun kita nak pilih 1 hour. Contohnya 1 jam lagi kita nak emailkan dia, boleh. Contohnya untuk first ni biasanya kita nak bagi immediately lah. Okay, immediately save. And then pergi sini, dia akan auto save bila dah masuk sini, dia akan auto save. Okay, kita masih email dah. Contohnya kita nak sejam lagi ataupun esoknya. Okay, sejam lagi lah, kita send email lagi. And then kita bagi tu benda sama, merge tag, column, contact email, select, copy to clipboard, masuk sini. Dah baca email belum? Okay, pre-header. Pre-header ni tak perlulah. Kita bagi contact name. Dah baca email semalam belum? Select, copy to clipboard. Dah baca email semalam belum? Kalau belum, boleh baca. Contohlah kita nak buat apa kat sini. And then kita kata semalam kan. Jadi kita nak schedulekan email ni. Bila kita schedulekan email ni, okay, macam saya kata tadi kat bahagian ni, okay, anda boleh test anda boleh test anda punya email ni jadi ke tak. Contohnya saya buat kat sini. Kita tengok. Okay, test email send. Kita boleh test nak tengok email tu macam mana. Contohnya kita pergi kat sini, Gmail.
Okay, dah baca email belum? Nampak? Dia dah masuk. Okay. So sekarang ni kita nak buat delay. Sebab kita tahu kita buat priority high. Delay ni kita change pada 1 hari. After a delay, kita ambil days lah. Contohnya 1 days. And then kita tekan. Maksudnya kalau kata dia masuk hari ni pukul 8 pagi, esok dia akan dapat pukul 8 pagi email yang sama. Okay, kita boleh buat hours, days. Okay, ni banyak lah. Okay, delay until a specific time of a 24 hour. Kalau kita nak buat specific time pun kita boleh, ataupun specific day of the week pun boleh. Kita boleh pilih lah. Tapi hari apa yang kita nak. Tapi biasanya saya tak gunakan ni. Saya gunakan one day. Okay, contohnya kat sini. Okay, one delay, one day. Jadi ini adalah saya punya automation. Maksudnya bila orang masuk ke saya punya, masuk berikan nama, email dan sebagainya, mereka akan mendapat email ini. Okay, itu yang kita nak ni lah. Contohnya Mak Fairuz 06, let's get started. Kita nak test funnel ni berjaya ke tak. And then submitting. Okay, bila submit dia akan pergi kepada saya punya Fairuz Razak punya page. Sebab saya tak set untuk redirection. Okay, kita tengok. Oh, okay, lupa. Dekat bahagian autonomy ni, bila kita dah buat semua, kita kena klik active. Baru dia jalan. Okay, activate baru dia jalan. Contohnya kita pergi kat sini. Kita masukkan tadi. Contoh C, kita pergi kepada incognito. Saya lupa dia punya ni. Test. Kan kita pergi balik pada funnel. Kita nak check apa dia punya URL funnel. Okay, saya lupa URL dia apa. Okay, testing funnel, view. Kita nak testing funnel, kita view. Okay, Alure. Okay, saya masukkan nama, masukkan email saya. Test saya punya ni. Let's get started. One submit akan pergi kepada saya punya ni. Okay, tengok berjaya ke tak. Okay, nampak kat sini. Saya dah berjaya testing. Tadi saya pakai saya punya email yang lain lah. Kena pakai email yang lain. Okay, terima kasih. Ini adalah link ke ibu anda. Okay, nampak kat sini. Terima kasih. Ini adalah link ke ibu anda. Okay, link ke ibu anda. Okay. Tadi saya test pada Fairuz Razak ni. Saya check pada yang ni. Jadi patutlah tak sampai-sampai. Okay. Jadi kat sini nanti pada keesokan harinya, okay, keesokan harinya dia akan bagi yang email nombor 2 lah kat bahagian automation ni. Okay, automation tadi dia akan bagi tahu, dia akan bagi email yang kedua pada keesokan harinya. Yang ni contoh penggunaan autonomy. Dan once dia dah masuk, contohnya dia akan terus pergi kepada saya punya, sebab saya dah masukkan teks kan. Jadi saya pergi ke bahagian audience tadi, contact. Jadi saya dah siap-siapkan lah. Saya kata siapa yang masuk dan saya letakkan tag as a opt-in, dia akan masuk ke dalam audience yang dinamakan audience apa? Audience opt-in. Okay, audience opt-in, dia akan masuk ke dalam audience opt-in ni lah. Katakanlah saya nak blast email, contohnya lah, nak blast pada bila-bila. Saya tekan je broadcast. Okay, saya boleh blast menggunakan email, SMS dengan WhatsApp. Okay, WhatsApp pun saya boleh buat. Tapi yang ni kena ada integration lain lah dengan Wabot. Okay, alright. Contohnya saya nak blast email, masukkan nama. Okay.
masukkan test 11 email. Okey, contohnya test 11 email. Okey, kita boleh buat A/B testing ataupun kita boleh buat standard. Okey. Biasanya saya buat standard lah. A/B testing ni kalau kita nak testing kita punya email. Tekan next. Kita pilih kontak kita. Kat sini dia ada ni lah, kontak saya yang ada, total kontak saya ada ni 144. Tapi saya boleh pilih select audience ataupun saya boleh filter. Ni kat sini filter ni lah pentingnya. Add new filter. Contohnya tadi WooCommerce has made a purchase. Contohnya kalau dia ada purchase produk, kita boleh pilih ni, iaitu segmentation based on text, kan? Kita boleh directly match any of, contohnya opt-in. Okay, opt-in, keluar opt-in, tekan opt-in, filter. Daripada 144 tadi dia akan jadi 88. Nampak tak? Itu salah satu cara. Kalau kata kita tak nak buat audience, tapi kalau kita nak buat audience, kita pilih je lah audience. Kan? Lagi senang pilih audience, kita select lah opt-in sales funnel. Okay, opt-in sales funnel 88. Sama juga, method yang sama. Okay, dan kita tekan next. Okay, once kita tekan next, dia akan begitulah. Okay, daripada siapa, from where. Okay, email subject kita boleh masukkan email subject, contohnya test email, and then kita masukkan preview text. Okay, text email, HTML. Okay, kita boleh gunakan, kita boleh type je semua ni, ataupun kita boleh gunakan drag and drop punya function. Dia ada drag and drop punya function, which is cantik lah. Dia punya ni, dia ada drag and drop punya function. Kita nak masukkan, contohnya nak masukkan apa kat sini, kita boleh masukkan blog. Kita nak macam jenis yang macam mana, kan, nak ada dua bahagian content ni, kita boleh masukkan button. Okay, button text, ataupun kita masukkan text. Okay, and then kita nak masukkan produk, kita boleh masukkan produk juga. Contohnya kalau dia nak beli, dia boleh klik sini je, dia boleh buy now. Tu yang kita boleh masukkan lah. And then product title, product price. Okay, buy now, nanti URL apa yang dia akan pergi. Okay, kita boleh set lah kat bahagian sini menggunakan ni. And then kita boleh set heading. Okay, heading. Okay, ini adalah contoh yang kita boleh buat lah untuk kita punya ni. Contohnya, saya nak offer something. Contoh lah, kita buat ini. Then kita boleh customize start, tengah, sebagainya lah. Kalau produk ni kita nak buang pun boleh, kan? Tekan butang buang ni. Okay, delete atau sampah. Okay, delete produk. Okay, then kita nak masukkan apa, image kita boleh masukkan image apa-apa kita boleh masukkan, upload image. Contohnya kita ada, dia boleh gunakan media library kita, ataupun dia akan pergi, contohnya saya kata nak promote YouTube Ranking Mastery ni, saya punya produk. Okay, saya masukkan image kat sini. Okay, dia akan keluar. Okay, saya punya ini, and then saya boleh settingkan dia bagi tengah sikit, kan? Kalau saya boleh setting juga, bila orang klik ni, dia akan pergi kepada URL untuk pembelian ni. Boleh juga saya boleh setting kat image ni, tak ada masalah. So, dan kalau saya dah puas hati, saya pun tekanlah send test email. Okay, send test email, enter email. Okay, masuk sini, send test email, sending. Okay, test email send, pergi pada saya punya ni. Okay, ni test email, dia muncul, saya nak offer something. Okay, nampak, dia akan keluar. Okay, berjaya. Jadi saya boleh, and then bila saya dah selesai ni, saya tekan save. Okay, then saya keluar, then saya pergi kepada next. Next, saya
Okey, masukkan next. Kita akan pergi kepada bab part review. And then ini dia akan bagi tahu lah. Okey, total 88 kontak. Okey, tajuk apa, email apa, 88 kontak akan dapat daripada siapa, email yang kita email untuk kita. And then kita boleh broadcast now ataupun kita boleh schedule for later. Contohnya saya nak schedule pada esoknya ataupun 15 hari bulan. Okay, saya boleh schedule for later ataupun broadcast now. Bila saya tekan broadcast now, saya tekan schedule dia akan terus broadcast kepada 88 ini. Okay, alright. Itu yang cantiknya untuk autonomy ni. Jadi combination of autonomy dengan WooFunnel ni memang sangat best lah. Okay. Contoh yang saya punya, yang based on yang saya punya test ni, panduan sales funnel ni apa yang saya buat. Okay, mungkin anda nak tengok contoh. Okay, funnel. Okay, alright, automation dashboard, dekat autonomy automation kan. Contoh yang saya buat untuk saya punya funnel ni, saya buat begini. Okay, opt-in sales funnel. Okay, nampak sini, opt-in sales funnel. Klik sini. Banyak kempen yang saya boleh buat. Okay, contohnya kalau ada affiliate masuk, saya boleh welcome affiliate saya. Affiliate tu dapat commission, saya boleh hantar email kepada mereka. Okay, alright. So contohnya macam saya buat ni, bila orang masuk ke saya punya sales funnel opt-in, dia akan email, saya pilih email anda ni, and then saya kata create contact. Kat ini masukkan kontak, tapi sebenarnya tak perlu pun ni sebab dia akan automatic masuk. Kita add tag, saya akan addkan dia tag sebagai opt-in, dia akan jadi opt-in saya. And then saya akan email, first email saya. Okay, ini adalah panduan sales funnel. Ni email yang saya buat lah, automation saya buat. And then one day delay, sebab saya bagi panduan sales funnel ni sehari satu. Ada tiga video, saya akan bagi sehari satu. And then pergi ke sini. Okay, dia ada, ni adalah email yang dia akan dapat one day later. And then 2 day later, hari yang kedua, dia akan dapat, ini hari yang ketiga lah. Today ni daripada, ini hari kosong, hari 1, hari 2. Kena ingat tu. Okay, ni email yang saya berikan. Dah dapat belum? Okay, and then last kali, sales funnel opt-in. Saya bagi tahu dia, saya bagi tahu salam sales funnel opt-in. Oh, tak nampak belah sini jap. Saya besar sikit. Okey. Terlindung dengan badan saya. Okey, dan ini semalam saya ada kokok masa yang berminat untuk saya buatkan ni, saya punya upsell saya lah untuk panduan sales funnel saya. Okey, right. Jadi ini saya punya automation saya. Jadi benda ni saya boleh setting secara automation. Okey. Jadi itu saja untuk saya punya tutorial bagaimana untuk buat sales funnel anda. Dalam konteks ni saya bagi contoh untuk opt-in page dahulu. The next video saya akan tunjukkan bagaimana saya akan menggunakan WooFunnel juga untuk saya gunakan untuk proses pembelian. Okay, sebab video ni pun dah agak panjang. Jadi thank you very much. Okey, baiklah, anda dah tahu cara bagaimana saya create opt-in page untuk menarik orang jadi saya punya subscriber, ataupun saya tarik orang dan masukkan ke dalam database email saya, yang mana saya akan automatekan sistem tu. Okey, jadi itulah caranya. Okey, dengan menggunakan WooFunnel dan autonomy ni, sebenarnya anda boleh jadikan anda punya WordPress itu sangat-sangat powerful, dan anda boleh hanya menggunakan satu platform saja. Sebab kalau ikutkan dulu, saya menggunakan contohnya autoresponder tu, sistem email tu saya menggunakan third party. Contohnya saya gunakan GetResponse, saya gunakan Automizy. Okay, saya gunakan third party untuk menguruskan saya punya email database ataupun subscriber saya. Tapi dengan adanya WooFunnel dan juga autonomy ni, dia adalah CRM atau Content Relation Management, CRM kalau tak salah saya. Jadi dia akan memudahkan kita untuk hanya handle kita punya database ataupun kita punya customer di dalam satu platform, iaitu kita punya WordPress sahaja. Okey, jadi
untuk video bagaimana saya membina sales funnel untuk e-commerce, saya akan tunjukkan kepada anda dalam video yang seterusnya. Pastikan anda klik pada video ini untuk melihat pada video yang seterusnya bagaimana saya create e-commerce website dan saya buat saya contohnya orang tu cart abandon, maksudnya dia tak meneruskan pembayaran, saya retarget dia balik, saya email dia balik untuk dia teruskan pembayaran. Saya akan tunjukkan kepada anda dalam video di sebelah ini. Pastikan anda klik video di sebelah ini untuk melihat tutorial lengkap bagaimana saya setting benda tersebut. Jadi check it out.